Assalamualaikum. Hari ini kita belajar lagi kemahiran proses sains tahun 4 dengan membuat hipotesis dan mengeksperimen bersama saya, Cikgu Intan Afizah. Kita telah mempelajari kemahiran proses sains mengawal pemboleh ubah. Terdapat 3 pemboleh ubah di dalam kemahiran proses sains. Yang pertama, pemboleh ubah dimanipulasi ataupun secara ringkasnya cikgu panggil PM. Pemboleh ubah dimanipulasi ialah sesuatu perkara yang berubah-ubah ataupun yang berbeza, tidak sama dalam sesuatu penyiasatan. Yang kedua, pemboleh ubah dimalarkan atau singkatannya PUMA. PUMA ialah pemboleh ubah yang sama, kekal atau tidak berubah dalam satu penyiasatan. Yang ketiga, pemboleh ubah bergerak balas ataupun PB. Perkara yang diperhatikan, direkod, dicatat ataupun diukur di dalam sesuatu penyiasatan. Kemahiran proses sains yang seterusnya ialah membuat hipotesis. Membuat hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Mari kita perhatikan situasi ini. Melan dan Faris ingin menyiasat sama ada bilangan adukan boleh mengurangkan masa untuk gula melarut dengan sempurna ataupun tidak. Faris membuat satu pernyataan umum. Dia menyatakan gula yang diaduk paling banyak akan melarut paling cepat. Melan bersetuju dengan andaian yang telah dinyatakan oleh Faris. Melan mengatakan semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa untuk gula melarut dengan sempurna. Ini dinamakan sebagai hipotesis. Kerana mereka telah membuat satu hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan juga pemboleh ubah bergerak balas. Jika kita lihat semula, pemboleh ubah dimanipulasi ialah bilangan adukan, perkara yang berubah-ubah. Manakala pemboleh ubah yang bergerak balas ialah masa untuk gula melarut sempurna, perkara yang hendak direkodkan ataupun dicatat. Hipotesis yang telah dibuat perlu dibuktikan dengan menjalankan eksperimen. Kemahiran proses sains yang terakhir ialah menjalankan eksperimen. Kemahiran ini adalah kemahiran merancang, menjalankan penyiasatan untuk menguji sesuatu hipotesis dengan mengumpul dan mentafsir data bagi membuat kesimpulan daripada penyiasatan tersebut. Cara yang pertama ialah dengan merancang eksperimen. Kita perlu mengenal pasti masalah dan membuat pernyataan masalah. Di sini, Melan telah menyatakan adakah bilangan adukan mempengaruhi masa untuk gula larut dengan sempurna. Langkah yang kedua dalam mengeksperimen ialah membuat hipotesis. Semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa yang diambil untuk gula melarut sempurna. Seterusnya adalah dengan mengawal pemboleh ubah. Terdapat 3 pemboleh ubah yang perlu dikawal, iaitu pemboleh ubah dimanipulasi, pemboleh ubah bergerak balas dan pemboleh ubah malar. Perkara yang diubah-ubah dalam penyiasatan ini ialah bilangan adukan.
perkara yang hendak direkod dan diukur ialah masa untuk gula melarut sempurna. Manakala perkara yang perlu sama dan malap ialah kuantiti gula, saiz gula, isi padu dan suhu air. Mereka perlu mengenal pasti semua pemboleh ubah untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Langkah yang seterusnya ialah menyenaraikan alat dan bahan. Seperti pada Raja, mereka telah menyiapkan 3 bikar, 3 sudu gula, 300 ml air suam, jam randik dan rod kaca. Kemudian, kita perlu merancang langkah-langkah untuk menjalankan eksperimen. Yang pertama, masukkan 100 ml air suam ke dalam bikar A, B dan C. Masukkan 1 sudu gula ke dalam setiap bikar. Jika kita perhatikan, di sini terdapat pemboleh ubah dimanipulasi 3 kali, setiap kali 6 kali. Kita ubah, maka kita jadikan ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi, iaitu bilangan adukan. Kemudian, kita mengukur masa untuk gula melarut sempurna dengan menggunakan jam randik. Jadi, di sini kita jadikan ia adalah sebagai pemboleh ubah bergerak balas. Masa untuk gula melarut dengan sempurna. Jika kita perhatikan data daripada jadual ini, masa untuk gula melarut dengan sempurna bagi bikar A paling lama berbanding dengan bikar yang lain. Kesimpulan bagi penyiasatan ini ialah semakin bertambah bilangan adukan, semakin berkurang masa yang diambil untuk gula melarut sempurna. Setelah kita selesai menjalankan sesuatu penyiasatan, kita perlu menulis laporan eksperimen dengan lengkap. Di bawah ini adalah contoh laporan eksperimen. Kita perlu menyatakan tujuan, penyataan masalah, hipotesis, dengan menentukan pemboleh ubah, menyediakan alat dan bahan. Kita juga perlu menyediakan langkah-langkah yang telah dilaksanakan. Jika kita perhatikan, langkah-langkah ini perlu dibuat dalam ayat pasif. 100 ml air suam dimasukkan. Berbanding dengan arahan tadi. Masukkan 100 ml air suam ke dalam bikar A, B dan C. Jika kita lihat pada langkah kedua, 1 sudu gula dimasukkan. Berbanding arahan tadi. Masukkan 1 sudu gula ke dalam setiap bikar. Jadi, setiap ayat di langkah-langkah perlu diubah. Seterusnya, kita perlu merekodkan dapatan ataupun data dalam bentuk jadual. Seterusnya, data itu perlu ditafsir dan kita memberi satu kesimpulan. Sekian dulu dari cikgu. Kita belajar lagi bersama Cikgu Intan Afizah. Selamat menjalankan eksperimen. Bye!